Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali lagi kita di dalam rancangan PUJ Baby Stock Siri 2. Okey, hari ini bersama-sama dengan saya adalah Encik Muhammad Afiq bin Muhammad Alim, Ketua Unit Pembangunan Strategik YPKDT. Okey, YPKDT itu adalah Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Mungkin para penonton yang mana tak tahu, YPKDT itu adalah badan berkandung daripada negeri Johor dan dia ditubuhkan sebagaimana termaktub dalam enactment adalah untuk menggalakkan, membantu, melaksana, matlamat bagi membentuk masyarakat harmoni, bahagia, sejahtera dan penyayang. Objektif YPKDT adalah untuk mengukuh institusi keluarga, membawa wanita dalam arus pembangunan dan menangani masalah sosial. Dan dia golongan sasar daripada YPKDT adalah daripada golongan wanita juga Encik Afiq, betul Betul. Dan ada juga belia dan juga untuk orang OKU. So mungkin untuk penerangan lebih lanjut tentang skim produk dan juga perkhidmatan oleh YPKDT, mungkin Cik Afiq akan terangkan lebih lanjut lagi dan saya akan serahkan kepada Cik Afiq. Okey, terima kasih terutama sekali kepada pihak PUJB kerana sudilah untuk menjemput kami YPKDT dalam sesi PUJB Stock pada hari ini. Sebelum itu, suka untuk saya memperkenalkan diri saya lah. Saya Encik Muhammad Afiq bin Muhammad Alim, Ketua Unit Pembangunan Strategik Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim, yang mana saya boleh katakan sebagai penyelaras bagi program-program pembangunan usahawan. Sebelum saya bercerita lebih lanjut mengenai program-program ataupun skim-skim yang melibatkan usahawan di bawah YPKDT, suka untuk saya memperkenalkanlah sedikit apa itu YPKDT. Seperti yang Cik Moderator ataupun Cik Kasum telah maklumkan sebentar tadi, YPKDT adalah salah satu badan berkandungan Kerajaan Negeri Johor yang telah ditubuhkan pada tahun 1997 mengikut fasal 31 bahagian kedua dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor, yang mana objektif utama YPKDT ditubuhkan adalah untuk yang pertamanya untuk mengukuhkan institusi keluarga, yang keduanya membawa wanita dalam arus pembangunan dan yang ketiganya adalah untuk menangani masalah sosial. Kita telah mula beroperasi, YPKDT telah mula beroperasi pada 1 Oktober 1997 dan sehingga ke hari ini kita telah beroperasi di bangunan Kerajaan Negeri Johor, iaitu di Kota Iskandar, ataupun lebih spesifiknya lah YPKDT berada di bangunan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi lah, Cik. So berbalik kepada skim ataupun produk-produk yang ataupun perkhidmatan yang disediakan di bawah YPKDT. Pada tahun ini alhamdulillah YPKDT telah menerima peruntukan sebanyak RM1 juta yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor pada ucapan belanjawan yang lalu. So di bawah teras kedua iaitu pembangunan usahawan, di bawah PINTA kita telah menerima bajet ataupun peruntukan sebanyak RM1 juta di bawah program pemberdayaan wanita dan juga golongan sasar, atau nama yang lebih spesifiknya adalah PINTA lah, Cik. So di bawah PINTA ini kalau dahulunya dia bermula pada tahun awal 2000, yang mana program ini kita lebih kepada program menjana pendapatan, yang mana pada ketika itu kita memfokuskan kepada golongan sasar melibatkan ibu tunggal dan juga wanita berpendapatan rendah lah, melalui kursus-kursus kemahiran dan juga bantuan peralatan. Namun begitu, pada tahun 2019 kita melihat program ini kita perlu menstruktur semula, sebab kita melihat program ini perlu dikembangkan lebih lagi, terutama sekali untuk kita memperluaskan golongan sasar seperti yang Cik telah maklumkan tadi. Kita telah menstruktur semula program ini pada tahun 2019 dan juga kita telah memperluaskanlah penerima manfaat. Kita telah melibatkan bukan hanya ataupun tidak tertumpu kepada wanita B40 ataupun ibu tunggal saja. Kita juga memberi peluang kepada penerima manfaat, iaitu belia di bawah keluarga B40 dan juga melibatkan orang kurang upaya. Okey Encik Afiq, saya difahamkan maksudnya di bawah PINTA tu ada 3 kategori, betul? Betul, ataupun 3 program sebenarnya. Okey, 3 program. Maksudnya yang satu tu Wings, satu lagi Skip dan satu lagi Cube. Mungkin Encik Afiq boleh ceritakan sedikit apa perbezaan di antara ketiga-tiga program tersebut? Okey,
Terima kasih Cik. So di bawah Pintar sebenarnya program Wings, Skip dan juga Cube ni merupakan kalau dahulunya dia adalah pecahan program. Tapi di dalam Pintar ni kita gabungkan dalam satu program sebab kita melihat ada kesinambungan tersendiri melibatkan ketiga-tiga jenis program ini. Iaitu kita bermula dengan Wings ya. Wings merupakan Women's Income Generating Skills Project Wings, yang mana Wings ini merupakan kursus kemahiran asas yang kita berikan kepada golongan sasar yang ingin ataupun mereka yang berminat untuk menceburi bidang perniagaan ataupun mereka ingin mengembangkan perniagaan yang mereka usahakan. Contohnya di bawah Wings ini kita akan laksanakan kursus-kursus kemahiran asas melibatkan kursus bakery, kursus jahitan, kursus masakan dan lain-lain lagi lah. So di bawah Wings ini so far kita telah laksanakan bermula tahun 2003 sehinggalah sekarang dengan melibatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang mempunyai kepakaran lah dalam bidang-bidang berkenaan, seperti contoh College Community, kita bekerjasama dengan Kemas, Pejabat Pertanian dan lain-lain lagi lah, Cik. Okey, sekejap Cik Afiq, saya nak tanya. Program Wings ni, so apa pengakhiran yang akan peserta dapat? Contoh macam mungkin akan dapat geran ke dari segi bantuan mesin peralatan ke, macam mana? Okey, terima kasih kepada soalan tersebut. Okey, sebenarnya Wings ni merupakan orang kata permulaan di dalam program Pintar, yang mana Wings ni kita memberi mereka kursus kemahiran asas seperti yang saya maklumkan tadi, melibatkan bakery, jahitan dan lain-lain lagi. So apabila mereka telah mengikuti kursus ini dan mereka perlu memulakan perniagaan mengikut jenis kursus yang mereka ikuti, seterusnya sekiranya kita melihat mereka mempunyai potensi, dia akan berbalik kepada skim yang kedua, iaitu SKIP. Skim Bantuan Peralatan Perniagaan. Skip yang mana untuk makluman Cik dan juga para penonton, pada ketika ini kita sedang buka permohonan yang telah kita buka iklan bermula pada 21 Januari yang lepas dan akan tutup pada 8 Februari nanti. Lagi 2 hari. Lagi 2-3 hari ni. Hari Khamis So, ni. so mana-mana penonton yang ingin ataupun usahawan-usahawan di luar sana yang ingin memohon skim bantuan peralatan, bolehlah mendapatkan borang permohonan ataupun memuat turun borang di laman sesawang kami dan menghantar borang tersebut di YPKDT daerah yang berdekatan lah. Okey, so berbalik kepada soalan Cik tadi, sebenarnya kita, sebab tu tadi saya ada maklumkan, dia ada kesinambungan bagi setiap program yang kami laksanakan. So bagi mereka yang telah mengikuti Wings dan juga kami melihat mereka ada potensi untuk mereka mengembangkan lagi perniagaan mereka, so kita akan menggalakkan mereka untuk mereka memohon skim bantuan peralatan kami, yang mana skim ini kita akan berikan kepada mereka-mereka yang baru sahaja menceburi bidang perniagaan, Cik. So kita punya skim ni berbeza dengan agensi-agensi lain, contohnya terutama sekali PUJB lah, yang mana kita terbuka kepada semua penerima ataupun mereka yang baru sahaja memulakan perniagaan. Dan lagi-lagi kita menggalakkan kepada mereka yang pernah menyertai program-program di bawah kami lah. Di bawah, tak kisah sama ada di bawah Wings ataupun Cube ataupun mana-mana program berkaitan ataupun kursus-kursus berkaitan keusahawanan yang dilaksanakan di bawah YPKDT. Okey. So maksudnya kalau macam kita nak dapat bantuan daripada YPKDT, contoh kan tadi Wings, lepas tu Skip dan juga ada Cube. Maksudnya kita kena jadi ahli YPKDT dulu ke? Macam mana? Okey. Soalan tu biasa diajukanlah kepada kami. So kebiasaannya bagi mereka yang pernah menyertai kursus ataupun program-program yang dilaksanakan di bawah YPKDT, terutama sekali program-program keusahawanan. So kita akan mendaftarkan secara teruslah. So dah ada dalam database kami. So kita akan memberi keutamaan kepada mereka-mereka yang pernah menyertai kursus-kursus yang berkaitan untuk mereka mendapatkan skim bantuan peralatan perniagaan kami. Maksudnya tak kisahlah berapa kali dia ikuti kursus yang YPKDT sediakan lah. Ya, betul. Okey, tapi dan dia akan diberi keutamaan dululah pada mereka. Ya, betul. Cumanya
apabila penerima manfaat kami iaitu di bawah skip ni, dia ada kesinambungan juga dengan Cube tadi. Oh, okey. So adakah kita nak terus ke? Okey, teruskan Cik Afiq. So, Nampak menarik. sebenarnya selepas sahaja penerima skip ni, kita akan mewajibkan kepada kami punya penerima skip ni untuk mengikuti kursus-kursus yang kami akan laksanakan di bawah Cube. Okey. Ramai tertanya apa itu Cube. Cube ni merupakan kursus inspirasi usahawan berfokus ataupun nama singkatannya adalah Cube, yang mana kursus ini adalah kursus pengukuhan kepada penerima-penerima manfaat di bawah kami ataupun usahawan-usahawan di bawah bimbingan YPKDT, melibatkan kursus-kursus pengurusan perniagaan, yang mana kita melihat kursus-kursus ini perlu diberikan kepada mereka untuk mereka meningkatkan meningkatkan pendapatan mereka, ataupun lebih kepada untuk meningkatkan image produk mereka dari segi penghasilan produk, packaging ataupun labeling. Di samping itu juga di dalam Cube ini kita bekerjasama rapat dengan beberapa agensi. Tidak lain tidak bukan PJB lah salah satunya. Kita juga ada bekerjasama dengan MARA, kita juga ada bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan dan lain-lain lagi lah. Sebab kita tengok di YPKDT ini kita terhad dengan geran-geran ataupun bantuan-bantuan. So kita perlukan kerjasama dengan agensi yang lain untuk kita bekerjasama terus supaya penerima-penerima manfaat di bawah seliaan kami ataupun di bawah bimbingan YPKDT ini terus dapat bimbingan daripada agensi-agensi yang berkaitan lah. So di bawah Cube, berbalik kepada Cube tadi, di bawah Cube kita ada 4 program ataupun 4 kaedah pelaksanaan melibatkan kursus asas Cube. Kita juga ada kursus berfokus Cube dan juga kursus berimpak tinggi dan juga outreach program. Okey, untuk makluman Cik, kursus asas Cube dia ni lebih kepada usahawan-usahawan yang belum pernah mengikuti mana-mana program ataupun mana-mana kursus yang berkaitan usahawan. Sebab kalau kita tengok modul yang kita sediakan pun, modul-modulnya seperti kursus ataupun seperti modul Canvas model perniagaan. Kita juga menyediakan modul asas penjelmaan perniagaan, modul asas perniagaan pemasaran dalam talian, dan akhir sekali modul asas kewangan. Yang mana kami melihat usahawan-usahawan ni kebanyakannya mereka tertumpu dari segi menjana pendapatan saja. Tapi untuk meningkatkan ataupun mengembangkan lagi produk mereka tu, biasanya mereka tak ada ilmu tersebut. So di YPKDT kita menyediakan kursus-kursus yang berkaitan supaya kita secara tidak langsung kita memberi kesedaran kepada penerima-penerima manfaat khususnya di bawah seliaan YPKDT lah. Tapi kita tak lupa juga kepada orang awam ataupun usahawan-usahawan yang di luar bimbingan kami. Kami juga mengalu-alukanlah permohonan ataupun kita menggalakkanlah untuk usahawan-usahawan luar ni untuk join program-program kami. Sebab apa, Cik? Sebab program-program yang dilaksanakan di bawah YPKDT ni adalah percuma. Okey. Percuma. Okey, Cik Afiq, saya mencelah sikit. Okey, mungkin kepada para penonton FB Live kita yang tengok PUJ Baby Stock pada kali ini, yang mana nak bertanya ataupun nak komen, boleh je komen di ruangan komen FB Live kita dan saya akan bacakan satu persatu. Dan mungkin Cik Afiq nanti akan terangkan lebih lanjut lagi apa yang tuan-puan tak faham dan mungkin nak tanya lebih lanjut. Saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, Cik Afiq boleh teruskan. Okey, berbalik kepada kita punya kursus Cube tadi. Kaedah pelaksanaan yang kedua adalah kursus berfokus Cube, yang mana kita telah berfahaman dengan pihak PUJB, yang mana kita telah mencadangkan ataupun kita telah mengenal pasti kursus yang kita akan laksanakan bersama, iaitu kursus business pitching dan juga kursus penyediaan profil syarikat. Yang mana kita melihat ramai usahawan-usahawan di luar sana tak tahu macam mana nak buat business pitching, tak tahu macam mana nak menyediakan profil syarikat, terutamanya untuk memohon geran-geran daripada agensi-agensi berkaitan. So bolehlah join kursus kami. Dan tidak lupa juga, saya ingin menjemput usahawan-usahawan di luar sana untuk mengikuti laman sosial kami iaitu YPKDT untuk mendapatkan info-info terkini, terutama sekali berkaitan keusahawanan. Okey. Dan juga
kaedah pelaksanaan ketiga adalah kursus berimpak tinggi, yang mana kursus berimpak tinggi ini kita telah mengenal pasti tajuk-tajuk kursus yang kita akan laksanakan pada tahun ini. Antaranya adalah kursus packaging and labeling dan juga kursus penyenaraian home base. Untuk kursus penyenaraian home base ni kita telah berfahaman dengan pihak JKNJ lah ataupun Jabatan Kesihatan Negeri Johor, yang mana mereka memang mengeluarkanlah sijil tersebut kepada usahawan-usahawan home base. So kita telah pada tahun lepas lah kita telah berfahaman dengan mereka untuk kita laksanakan pada tahun ini. So maksudnya pada para peserta yang join kursus daripada YPKDT akan dapat sijil, betul? Okey, untuk pencarian home base ni sebenarnya dia ada syarat-syarat lah yang telah ditetapkan oleh pihak JKNJ ataupun lebih spesifiknya bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Okey. So kebanyakannya kita punya penerima usahawan-usahawan home base ni mereka tak ada sijil ataupun sertifikat lah daripada agensi-agensi yang berkaitan. So kita melihat ini adalah salah satu cara untuk mengiktiraf produk mereka, sebab kebanyakan mereka ni memikirkan nak ke arah halal tu jauh. So salah satu ataupun langkah pertamanya adalah kita menggalakkan untuk usahawan-usahawan home base ini, terutamanya yang meniaga makanan lah, untuk mendapatkan sijil home base tu. Sebab apa? Nanti kalau selepas mereka dapat sijil home base tu, mereka boleh letakkan logo tersebut di produk mereka. So ini menunjukkan produk mereka itu mendapat sertifikat ataupun sijil daripada agensi yang berkaitan lah. Contoh macam kita dapat lihat kalau ada halal, produk tu ada halal, dia akan letak logo halal kan. So untuk home base ni pun sama, dia akan letak logo home base tu di produk mereka lah. Tu kita punya hasrat lah untuk tahun ini. Sebab di dalam database kami, kita mendapati boleh katakan 80 ke 90% usahawan YPKDT adalah usahawan-usahawan home base. So kita nak menggalakkan usahawan-usahawan home base ni untuk mereka kembangkan lagi perniagaan mereka ataupun memperkukuhkan lagi dia punya produk. So kita menggalakkanlah mereka ini untuk mendapat sijil home base. Okey, macam Cik Afi katakan tadi, jenis khusus kemahiran asas tu adalah untuk bakery, jahitan, masakan, kraftangan dan pastry. Okey, macam saya contohlah, saya sebagai usahawan dan saya ni adalah pembuat batik. Adakah saya layak untuk join menjadi khusus peserta YPKDT? Okey, sebenarnya kita akan berbalik kepada yang pertamanya, adakah pemohon tersebut di bawah golongan sasar kami. Seperti yang saya maklumkan tadi, dia akan berbalik kepada pemohon tu adalah ibu tunggal, wanita B40, belia B40 ataupun OKU. Kita akan melihat kepada itulah. So berbalik kepada soalan cik tadi, kursus-kursus kami ni kita akan iklankan di sosial media kami. So kepada sesiapa yang berminat, bolehlah memohon, dan insya-Allah kita akan bermula seawal pada bulan Februari ini nanti, melibatkan kursus-kursus yang berkaitan lah. Di bawah Wings ni seperti yang saya maklumkan tadi, melibatkan kursus bakery, kursus masakan, jahitan dan lain-lain lagi lah. So setiap daerah akan melaksanakan kursus-kursus tersebut. Cumanya seperti contoh di daerah Batu Pahat, dia akan memfokuskan kepada kursus masakan. Untuk jahitan melibatkan daerah Keluang dan juga Mersing. Untuk bakery kita telah klasifikasikan bagi daerah telah akan melibatkan daerah Kulai, Kota Tinggi, Johor Bahru dan Johor Bahru, Kulai dan juga Kota Tinggi. Kita telah klusterkan daerah tersebut untuk melaksanakan kursus-kursus yang kita telah kenal pastilah. Oh, so maksudnya kalau macam peserta nak ikuti sesuatu kursus tu, contoh macam kemahiran asas masakan, dia kena pergi ke Batu Pahat dan juga Pontian, macam tu? Ya betul, cumanya kita akan berbalik kepada sebab di YPKDT ni kita punya skim ni agak terhad. Bila agak terhad ni kita akan tengok permohonan. So boleh katakan first come first serve lah nanti. Dia akan macam tu, dan juga kita akan berbalik kepada syarat-syarat tadilah. Adakah dia layak ataupun di bawah golongan sasar, insya-Allah dia akan layaklah untuk mengikuti kursus-kursus di bawah Wings tu. Okey, Cik Afiq, saya nak tanya lagi. Saya adalah usahawan dan saya ni memang nak memerlukan kursus asas untuk mengembangkan produk-produk saya. Maksudnya saya tak ada basic langsung. So saya sebagai usahawan, saya jumpa YPKDT.
So macam mana saya nak mohon untuk menyertai kursus-kursus yang YPKDT sediakan? Okey, dia akan biasanya dalam situasi tersebut saya akan melihat kepada beberapa perkara. Yang pertamanya kita akan melihat adakah yang datang tu telah memulakan perniagaan ataupun belum memulakan perniagaan. Sekiranya dia telah memulakan perniagaan, kita akan melihat sekiranya mereka yang datang tu layak untuk mengikuti kursus-kursus di bawah Cube, kita akan jemputlah untuk menyertai kursus-kursus yang kita akan laksanakan di bawah Cube. Manakala bagi yang baru ingin ataupun ingin mencuburi dalam bidang perniagaan, kita akan galakkan mereka-mereka ini untuk mengikuti kursus di bawah Wings. Seperti saya maklumkan tadi, kursus-kursus di bawah Wings ni adalah kursus kemahiran asas. Kursus kemahiran asas masakan, bakery, jahitan. Contoh-contoh yang telah kita laksanakan pada tahun lepas, kursus jahitan langsir. Itu yang telah kita laksanakan pada tahun lepas. Bakery kita melibatkan pembuatan roti. Ada juga kita pada tahun lepas kita ada laksanakan kursus pembuatan makanan sejuk beku, iaitu keropok lekor dan juga sata, yang mana kita melihat untuk makluman cik dan juga penonton, kursus-kursus yang dilaksanakan di bawah YPKDT ini kita melihat kepada demand dan juga viral lah, produk ataupun produk-produk viral yang terkenal di daerah tersebut terutamanya lah. Biasa kita akan tengok macam tu. Cuma pada tahun ini kita cuba membawakan kelainan sedikit dalam kita punya kursus, yang mana kita akan memfokuskan, kita cuba memfokuskan kepada produk-produk ataupun yang ada identiti Johor. Kita cuba laksanakanlah pada tahun ini. Okey. Mungkin ada para penonton yang baru masuk Encik APS sebenarnya. Mungkin dia ada yang nak tahu lebih lanjut tentang SKIP, iaitu bantuan peralatan perniagaan. Apa kluster-kluster yang YPKDT sediakan sebenarnya? Sebab kat sini ada yang tanya bidang pendidikan layak tak untuk mohon geran tersebut? Okey. Berbalik kepada syarat-syarat permohonan skim bantuan peralatan perniagaan ni. So syarat-syarat dia adalah kita akan terbuka kepada mereka-mereka yang baru memulakan perniagaan, dan juga mereka-mereka yang tergolong di bawah golongan sasar kami lah terutamanya. Yang mana kalau ikutkan sebelum-sebelum ataupun pada tahun-tahun sebelum ini kita tak mengklusterkan. Cumanya kebanyakan yang memohon ataupun yang menerima geran ataupun bantuan peralatan di bawah skim ini melibatkan mereka-mereka yang mencuburi bidang masakan, bidang jahitan. Ada juga yang yang memohon percetakan, mesin-mesin percetakan. Sebab di YPKDT ni kita tak ada kluster yang spesifik. Kita open, cumanya skim bantuan peralatan perniagaan ni kita ada kita punya penilai yang akan menilai adakah pemohon tersebut layak untuk menerima bantuan daripada kami lah. Dan juga untuk saya ingatkan, bantuan peralatan yang disediakan oleh YPKDT adalah tak besar. Kita kecil je. Kurang daripada RM4,000 lah untuk bagi satu-satu bantuan peralatan yang kami sediakan, berbanding dengan agensi-agensi lain, contohnya macam PUJB kan. PUJB, geran PUJB pun agak besar. Yang saya dimaklumkan tahun ini RM10,000 betul. sehingga RM10,000. RM10,000. Kalau di YPKDT ni kita kecil saja jumlahnya, kurang daripada RM4,000. So maksudnya kalau para usahawan nak mohon geran tersebut, dia kena ambil yang betul-betul paling penting. Ya, betul. Dan juga kita akan memfokuskan kepada mereka yang baru memulakan perniagaan lah. Yang mana yang boleh kita lihat mereka yang telah mencuburi bidang perniagaan, terutama yang dah lama, yang lebih daripada 5 tahun, kita galakkan mereka untuk membuat permohonan di agensi-agensi yang berkaitan lah, seperti PUJB lah terutamanya, sebab kita tengok geran di PUJB lagi besar berbanding dengan kami betul. ni. Betul. Itu. Okey, Cik Afiq, berbalik semula dengan yang pertanyaan saya tadi. Dia adalah bidang pendidikan. So maksudnya dia bolehlah mohon untuk alatan pejabat. Boleh, kita menggalakkan untuk mereka memohon, tapi saya nak cakap
akan automatik dapat tu tidaklah. Sebab kita akan ada mesyuarat penilaian. Betul. Dan juga di YPKDT ini kita akan ada laksanakan ataupun kita akan ada buat pemantauan untuk kita menilai sama ada pemohon tersebut layak untuk menerima bantuan ataupun tidak. Kita ada beberapa proses lah sebelum pemohon tersebut boleh katakan berjaya ataupun lulus lah permohonan mereka. Okey. So dekat sini juga Encik Afiq, ada penonton LB Live kita yang bertanya, macam mana nak join kursus home base? Okey, seperti yang saya maklumkan, suka untuk saya maklumkanlah kepada para penonton untuk follow social media YPKDT. Boleh follow kami di Facebook, di IG, di TikTok. Untuk mendapatkan maklumat-maklumat ataupun iklan-iklan yang berkaitan, sebab segala jenis program ataupun kursus-kursus yang kami laksanakan, kami akan mempromosikan di social media kami. Di samping itu juga kita juga ada iklankan lah juga kami punya iklan ataupun program-program ataupun kursus-kursus di sistem padu PUJB lah. Betul. So boleh juga mendapatkan info-info terkini di sistem padu. Dan para usahawan juga kena rajin-rajin semak padu. Dekat situ banyak sebenarnya maklumat yang kita letak, dan banyak sebenarnya informasi dekat situ, dan para usahawan sebenarnya memang kena banyak dan rajin tengok sistem padu di PUJB juga. Dekat situ sebenarnya banyak maklumat daripada agensi-agensi lain, betul tak Cik Betul. Afiq, kan? Selain daripada YPKDT, ini saya tak langsung saya saya tak langsung, promosikan sistem padu. Sebab kami di agensi pun kita menggunakan sistem padu yang telah disediakan oleh pihak PUJB untuk kami mempromosikan program-program berkaitan keusahawanan. Di samping itu, para penonton jugalah boleh mendapatkan informasi-informasi ataupun program-program yang dilaksanakan daripada agensi-agensi keusahawanan yang berkaitan lah. Contohnya seperti MARA dan lain-lain lagi lah. Betul. Okey Cik Afiq, mungkin YPKDT ada sesuatu kursus yang dia dah ada takwim dia tersendiri. Mungkin macam mana para usahawan nak tahu satu-satu kursus, okey bulan ni ada kursus apa, bulan ni kursus apa. Mungkin nak tengok dekat mana, dekat FB ke dekat laman web YPKDT sendiri. Okey, yalah pada kebiasaannya sinonim dengan kita punya kalender program. Betul. Pada kebiasaannya agensi-agensi lah, terutama sekali macam pihak kami akan bagi kursus-kursus berkaitan kursus pengurusan perniagaan ni, kita akan laksanakan selepas Hari Raya lah. Pada kebiasaannya kita akan laksanakan kalau pada tahun ini Hari Raya jatuh pada bulan 4. So insya-Allah kita akan bermula kursus-kursus yang kami akan laksanakan, insya-Allah akan bermula pada bulan Mei. So nantikan kursus-kursus yang kami akan laksanakan, contohnya kursus penyalian home base, kursus packaging and labeling, semua tu kita akan promosikan melalui kami punya social media lah, terutamanya Facebook. Okey. So kena follow Facebook YPKDT. Betul. So baru tahu apa yang jadual YPKDT letakkan dekat situ. Okey. So apa program terkini daripada YPKDT sendiri, Cik Afiq? Okey. Kebiasaannya lah program-program utama adalah seperti program Pintar. Namun begitu di YPKDT ini untuk bagi pembangunan usahawan kita tidak terhenti di situ. Kita juga ada program sokongan usahawan iaitu yang dikenali sebagai Bazar at Suri Johor lah. Yang mana pada kebiasaannya usahawan-usahawan Suri Johor ni dia dah kenal lah program ni. Sebab kita memberi peluang dan ruang kepada usahawan-usahawan untuk mula berniaga secara langsung ataupun mengikuti program-program. Contohnya kalau sekiranya kita macam tahun lepas kita adakan karnival, kita adakan kita punya bazar suri yang mana kita memberi peluang dan ruang kepada usahawan-usahawan untuk berniaga secara langsung, yang mana objektif utama bazar suri ini diadakan adalah untuk sebagai salah satu platform lah untuk mereka memasarkan dan juga mempromosikan produk mereka secara langsung. Di samping kalau mungkin sebelum ini mungkin mereka
meniaga secara kecil-kecilan ataupun mereka memasarkan produk mereka melalui social media sendiri saja. Namun begitu kita nak memberi pengalaman kepada mereka untuk berniaga secara langsung. Ini adalah platform mereka lah, Bazar Suri Johor ni. Cik Afiq, kalau Bazar Suri ni adakah untuk para usahawan wanita saja? Kita akan open kepada usahawan-usahawan di bawah golongan sasar YPKDT lah. Kita juga ada penerima manfaat golongan lelaki. Tetapi ada di bawah golongan contohnya OKU. Ada juga daripada golongan belia lelaki B40. Dia tidak terhad kepada wanita saja. Tetapi mostly ataupun majoriti lah yang menyertai kami punya Bazar Suri ni memang wanita lah, Cik. So macam mana kalau para usahawan nak menyertai Bazar Suri ni? Okey. Biasanya macam tahun lepas kita ada buka iklan. Cumanya sekiranya program tersebut program berskala besar, memang kita akan buka iklan lah melalui social media. Namun begitu sekiranya ada program-program yang kecil, kita akan promosikan di kami punya grup WhatsApp usahawan lah. Kita ada grup WhatsApp usahawan YPKDT lah. Dan dalam database kami hampir 500 usahawan lah ada di dalam grup tersebut. Biasanya kita akan promosikan dalam grup tersebut lah. Okey, adakah macam ada setengah kita nak terlibat dengan bazar ni, kita kena ada fees yuran. Okey, untuk YPKDT sendiri, untuk kita sertai Bazar Suri ni, adakah yuran, ada yuran ke, tak ke? Kita akan berbalik kepada skala ataupun jenis program tersebut lah. Sekiranya berskala besar, kita kita kenakan yuran komitmen bagi memastikan usahawan-usahawan yang menyertai Bazar Suri Johor ni yang betul-betul layak dan juga betul-betul nak menggunakan platform ini untuk mempromosikan produk mereka. Ada juga yang mana kita memberi peluang untuk usahawan-usahawan ni menyertai secara percuma lah. Tapi biasanya program-program yang kami laksanakan tu berskala kecil lah kebiasaannya. So Bazar Suri ni adakah buat satu-satu tempat ataupun mengikut zon, ataupun dekat Keluang ada, dekat Matapai ada, setiap daerah? Okey, dia akan berbalik seperti yang saya maklumkan tadi, dia akan berbalik kepada di mana program yang kita akan laksanakan. Contohnya macam tahun lepas kita ada buat Karnival Pesona Johor di Edu City. So kita akan libatkan sekali lah Bazar Suri Johor ni. Dan juga tidak lupa juga kita juga menerima jemputan-jemputan lah daripada agensi-agensi lain untuk melibatkan secara langsung usahawan-usahawan suri di bawah Johor ni, di bawah YPKDT untuk mereka buka booth Bazar Suri Johor bagi program mereka. Okey, maksudnya setiap program tu memang akan namanya Bazar Suri lah. Ya, betul. Kita telah brandingkan atau kita telah trademarkkan Bazar Suri Johor. Sebenarnya dia ada kesinambungan dengan Suri Johor tu. Yang mana Suri Johor ni kita telah lancarkan pada tahun 2019, yang mana kita boleh katakan Suri Johor ni sebagai trademark lah kepada usahawan-usahawan wanita terutamanya yang mendapat bimbingan di bawah YPKDT. Kita menggalakkan untuk usahawan-usahawan wanita di bawah YPKDT untuk menggunakan trademark Suri Johor ni. So para penonton yang pernah membeli produk dan ada ternampak logo tu, tu menandakan mereka tu mendapat bimbingan lah secara langsung di bawah seliaan YPKDT. Oh, so maksudnya siapa yang dah pernah join Bazar Suri dah ada branding sendirilah. Dia ada brand dia, cuma kita galakkan dia untuk letak sekali logo tu. So dia menandakan contoh produk Meruku ni dia pernah mengikuti program kami dan kita menggalakkan dia untuk menggunakan logo Suri Johor tu sebagai trademark. Usahawan tersebut adalah usahawan di bimbingan YPKDT. Okey, contoh macam saya adalah usahawan, tapi saya adalah untuk saya jual pre-love baju. So boleh ke kalau saya nak join Bazar Suri ni? Pun boleh. Cuma kami kita macam saya maklumkan tadi, kebiasaannya Bazar Suri ni kita akan boleh katakan memberi keutamaan ataupun mewajibkan kepada mereka-mereka yang pernah
menyertai program-program YPKDT lah. Sebab ni platform kepada usahawan-usahawan bimbingan YPKDT untuk menjinakkan diri dalam bidang perniagaan lah, ataupun membuat jualan secara langsung. Bazar Suri Johor je lah. So, kita akan menggalakkan mereka untuk menyertai mana-mana program ataupun mana-mana kursus di bawah kendalian YPKDT, dan sekiranya ada platform untuk mereka berniaga, dan kita akan panggil lah untuk mereka menyertai Bazar Suri Johor ni. Okey, Cik Afiq, ada pertanyaan daripada penonton kita di FB Live. Macam mana nak join usahawan Suri Johor dan apa syarat-syaratnya? Okey, pada kebiasaannya kita tak ada letakkan syarat, cumanya kita akan boleh katakan seperti yang saya maklumkan tadi, dia secara tidak langsung kepada mana-mana yang pernah menyertai program kami. Tak kisahlah sama ada Wings, Skip ataupun Cube, kita akan menggalakkan mereka, kita membenarkan mereka untuk mereka menggunakan logo Suri Johor tu dalam produk mereka. Itu saja. Kita tak adalah kenakan bayaran ke ataupun kita buka permohonan ke, tiada. Cukup sekadar mereka menyertai mana-mana program keusahawanan di bawah kendalian YPKDT. Okey, so maksudnya kalau nak dapat bantuan ataupun nak mengikuti kursus Bazar Suri ni, dia kena ikuti dulu kursus dan sertai dulu apa yang YPKDT adakan dan juga aktiviti daripada YPKDT sendiri. Betul kan Cik Afiq? Okey. So maaf kita berbalik semula kepada Skip tadi. Okey. Ada juga para penonton yang baru masuk dan dia tanya, kalau dia adalah daripada daerah Keluang, borang tu adakah perlu dihantar ke daerah Keluang? Ya, betul. Okey, berbalik kepada Skip tadi, kita ada lagi 2 hari sebab saya tengok untuk tahun ni kita mendapati akan ada peningkatan permohonan. Macam tahun lepas kita terima sebanyak 569 permohonan bagi skim ni. Cuma tahun lepas kita berjaya memberi manfaat seramai 240 orang sahaja. So pada tahun ini saya mensasarkan lebih lagi jumlah permohonan tersebut, dan minima ataupun purata yang akan menerima bantuan adalah seramai 200 penerima manfaat lah pada tahun ini. So berbalik kepada soalan tadi, seperti yang saya maklumkan pada awal rancangan tadi, mana-mana permohonan skip boleh memuat turun borang tersebut di laman sesawang kami www.ypkdt.gov.my. Boleh mendapatkan borang permohonan skip di laman sesawang YPK, dan borang tersebut perlulah dihantar ke YPKDT daerah yang berdekatan. Contohnya sekiranya Cik Kalsum tinggal di daerah Tangkak, perlulah menghantar borang tersebut ke YPKDT daerah Tangkak. Daerah Tangkak, okey. Tapi tetap 200 penerima manfaat sajalah. Ya, betul. Kita akan berbalik kepada jumlah peruntukan yang kami terima lah pada tahun tersebut. Macam tu. Okey, dekat sini syarat-syaratnya adalah keutamaan diberikan kepada usahawan yang menghasilkan produk sendiri dan telah menjana pendapatan sekurang-kurangnya 1,000 sebulan atau 12,000 setahun. Okey, contoh macam dia kurang daripada 1,000 sebulan. Okey. Macam mana tu Cik Afiq? Okey, sebenarnya di bawah skip ni kita akan melaksanakan pemantauan awal, yang mana pegawai takbir YPKDT daerah akan turun ke lapangan untuk melihat potensi pemohon tersebut. Sekiranya contoh pemohon tersebut menjana pendapatan kurang daripada RM1,000, tetapi pegawai YPKDT daerah melihat mereka ini mempunyai potensi untuk mereka meningkatkan lagi pendapatan mereka, tiada masalah. Biasanya kita akan meluluskanlah permohonan mereka, sebab kita melihat sekiranya kita meluluskan permohonan mereka dan mereka menerima bantuan peralatan yang mereka terima tersebut mampu untuk meningkatkan ataupun mereka mampu menjana pendapatan melalui peralatan yang kami sediakan tu. Okey, lagi satu dekat sini syarat-syaratnya. Saya tertarik juga dekat sini. Yang belum pernah menerima bantuan daripada mana-mana agensi yang berkaitan. Ya, betul. Okey, sebab kadang-kadang dekat borang ni kita tulis tidak pernah menerima apa-apa bantuan daripada agensi yang berkaitan. Tapi macam mana YPK nak tahu yang dia pernah mendapat bantuan daripada agensi berkaitan? Okey, biasanya suka soalan tersebut. Pada kebiasaannya seperti yang saya maklumkan tadi,
kami ni pernah tak menerima apa-apa jenis bantuan peralatan daripada mana-mana agensi, terutamanya daripada PUJB lah. So sekiranya pernah terima bantuan daripada agensi seperti PUJB, kita akan tolaklah permohonan dia, sebab memang skim bantuan peralatan perniagaan ni ataupun skim ni memang kita khususkan kepada mereka yang pertamanya yang baru memulakan perniagaan dan juga belum pernah menerima mana-mana bantuan peralatan perniagaan lah. Sebab kita memfokuskan kepada mereka yang baru startup ni. Bukan yang dah mula sustain ke ataupun yang dah sustain ke, itu kita galakkan untuk mereka mohon agensi lain lah, bukan di bawah YPKDT. Okey, contoh macam Cik Afiq tadi dengan PUJB bolehlah tengok kan dekat Ya, dalam betul. sistem padu ke apa. Tapi contoh macam yang tak ada dekat dalam sistem. Macam mana YPK nak trace benda tu? Biasanya kita akan lihat, sebab contoh macam geran-geran di bawah pejabat pertanian, biasanya mesin-mesin yang diberikan ataupun disediakan oleh agensi tersebut nilainya lebih besar berbanding dengan kami. Sebab kami ni kebiasaannya lah ataupun kebanyakannya bantuan peralatan ni, mesin-mesin yang diberikan oleh YPKDT ini mesin-mesin permulaan perniagaan. Contohnya kalau mixer ke oven ke yang kami berikan pun yang saiznya yang kecil-kecil saja, berbanding dengan agensi lain lah kan. Yang kalau bagi pun memang model yang besar-besar semua. Okey, dekat sini juga saya tertarik juga, syarat-syarat permohonannya adalah belia B40 dan juga OKU. Okey, contoh macam OKU tu, ada kategori-kategori yang disediakan ke oleh YPKDT? Contoh macam OKU 1, OKU 2 dan OKU 3. Maksudnya kategori dia lah. Dan macam mana YPKDT pilih ataupun yang lebih penting? Okey. Sebenarnya untuk makluman terutama sekali penonton, di YPKDT kita ada unit OKU, unit pembangunan orang kurang upaya, yang mana peranan mereka adalah untuk memberi perkhidmatan kepada golongan-golongan ini. Dan juga semasa kita melaksanakan ataupun semasa melaksanakan mesyuarat pemilihan skip ni, kita akan melibatkan unit tersebut untuk menilai sama ada OKU yang membuat permohonan ni layak tak untuk kita berikan bantuan peralatan. Sebab ada jenis-jenis OKU yang kita rasakan OKU ni perlu dibantu melalui bantuan-bantuan yang disediakan oleh YPKDT lah. Okey, kebiasaannya berapa tempoh lama daripada tarikh tutup sehingga kita nak dapat bantuan tersebut? Okey, pada kebiasaannya dia akan berbalik sebab yalah dia melibatkan beberapa prosedur kewangan kerajaan. Kebiasaannya daripada tempoh permohonan tersebut, sekiranya permohonan dimaklumkan lulus, daripada tempoh lulus tu sehinggalah mendapat bantuan peralatan biasanya kurang daripada 6 bulan lah. Sebab kita akan melihat kepada prosedur-prosedur yang berkaitan sehinggalah kita menyalurkan ataupun kita memberikan bantuan peralatan kepada penerima-penerima kita lah. Namun begitu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah membuat permohonan dan permohonan tersebut tiada sebarang jawapan ataupun maklum balas daripada pihak kami, dia dianggap tidak berjaya lah. Sebab kita berbalik kepada saya telah maklumkan tadi, permohonan ataupun kota yang telah disediakan termaktub kepada peruntukan yang telah disediakan di bawah skim ni lah. Okey, Encik Afiq. Sebagai contoh, saya adalah usahawan, tapi usahawan yang berada di pedalaman, contoh dalam kampung lah. Tapi usahawan yang memang dalam golongan sasar YPKDT. Dan tapi maklumat dan juga hebahan yang YPKDT nak sampaikan kepada saya tu tak sampai. Contoh macam program skip ni, mesin bantuan peralatan kan. Dan saya juga memerlukan, dan memang saya adalah golongan sasar untuk YPKDT. Macam mana YPKDT nak atasi masalah tersebut? Okey. Untuk makluman Cik dan juga para penonton, kebiasaannya lah program-program di bawah YPKDT ini kita akan bekerjasama terus dengan pejabat daerah. Yang mana pejabat daerah ni dia ada penghulu dan juga kota kampung.
peranan mereka ini adalah untuk menyebarluaskan promosi ataupun mereka membantu kami untuk mempromosikan program-program yang dilaksanakan yang melibatkan di bawah kendalian YPKDT lah. Biasanya kita akan maklumkan kepada pejabat daerah dan pejabat daerah akan melalui penghulu dan juga ketua kampung untuk mereka mempromosikan kursus-kursus ataupun program-program yang kami laksanakan. Kalau macam tu, mereka mempromosikan dari segi macam mana? Flyers ataupun pamphlet ke? Pada kebiasaannya kita akan mungkin melalui so far kami punya iklan melalui social media saja. Mungkin kepada ada yang mungkin mereka menggunakan flyers, tu mungkin saya tak pastilah. Sebab pada kebiasaannya kami punya kaedah adalah kami akan mempromosikan melalui social media, melalui pejabat daerah, dan mungkin pejabat daerah memanjangkan iklan-iklan tersebut, mungkin mereka print dan mereka panjangkan kepada golongan-golongan tadilah. Sebab kadang-kadang golongan-golongan SASA ni ada banyaknya tu dekat dalam pedalaman dan Betul. juga yang dia tak tahu pun sebenarnya ada bantuan-bantuan tersebut, dan mungkin dia pun ingin untuk pergi menyertai sesuatu khusus yang untuk menaikkan lagi dia punya apa tu orang kata, macam pengembangan produk Betul. diorang. Sebab kadang-kadang produk diorang lebih bagus daripada yang sedia ada. Betul. Jadi mereka tak tahu macam mana nak mohon dan juga apa sebenarnya. Jadi macam kita sebagai orang yang dalam kampung, kita tak tahu, dan bila kita tahu ada bantuan ni. Jadi itulah kadang-kadang kita nak atasi masalah tersebut pun bila kita dah dapat tahu, alamak dah tarik tutup kan. Betul. Tu Namun yang begitu, sebenarnya kita dekat YPKDT ni kita ada penggerak wanita yang mana peranan mereka adalah untuk menyebarluaskan ataupun mengenal pasti individu-individu yang berkelayakan lah bagi setiap program. Contohnya macam tadi yang Cik maklumkan, di kawasan tersebut ada wanita yang berpotensi untuk kita kembangkan. So kebiasaannya kita akan mendapat nama ataupun akan dipanjangkan oleh kami punya penggerak-penggerak wanita lah. Biasanya itu peranan mereka di samping mereka menyebarluaskan modul keluarga sejahtera. Sebab peranan mereka adalah untuk menyampaikan modul keluarga sejahtera yang melibatkan modul-modul ataupun bagi keluarga-keluarga non-Muslim. Di samping itu juga peranan mereka adalah untuk mengenal pasti mereka-mereka yang berpotensi untuk mengikuti program-program di bawah YPKDT lah. Tak kisah sama ada di bawah Kesawanan ataupun program-program melibatkan unit lain. Kita juga di YPKDT kita tak tertumpu kepada unit usahawan saja. Kita juga ada unit keluarga, kita juga ada unit wanita, kita juga ada unit kaunseling yang mana menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan lah. Okey, Cik Afiq. Mungkin Cik Afiq boleh terangkan sedikit YPKDT yang berada di daerah Negeri Johor. Okey, sebelum saya menutup Boleh. kita punya wawancara atau Biztalk pada hari ini. Okey, suka untuk saya ingatkan kepada para penonton yang mana YPKDT ini tidak tertumpu di Kota Iskandar sahaja. Kita juga mempunyai YPKDT di daerah-daerah yang berdekatan anda semua, kerana YPKDT berada di setiap daerah di negeri Johor. Kita ada di YPKDT Johor Bahru, kita ada YPKDT Muar, YPKDT Batu Pahat, Segamat, Keluang, Pontian, Kota Tinggi, Mersing, Ulai dan juga Tangkak. So mana-mana yang ingin mengikuti program-program yang berkaitan ataupun ingin mendapatkan info-info terkini, bolehlah hadir ke YPKDT yang berdekatan. Okey. Mungkin saya minta Encik Pahan untuk bukakan semula dekat skip yang ada. Dah lagi 2 hari sebenarnya kan. Serba salah juga nak mempromosikan. Betul. Okey, so mana-mana para penonton yang sedang mengikuti program ataupun PUJB Biztalk ni, mana-mana yang boleh katakan yang berkelayakan, bolehlah memohon kami punya skim bantuan peralatan perniagaan yang telah kita buka sebenarnya pada 21 Januari yang lepas dan akan tutup pada 8 Februari ini, pada hari Khamis ini. Bolehlah mendapatkan borang di QR code tersebut, isi borang tersebut dan juga hantar ke YPKDT daerah yang berdekatan. Maksudnya QR code tu scan dulu, lepas tu download borang,
isi, lepas tu hantar dekat YPKDT YPKDT yang, daerah. yang berdekatan lah. Maksudnya kalau keluar dekat keluar, bertempat dekat bertempat, dekat kota. Betul kan, Cik? Dekat tangkap. Macam Tak perlu tu. hantar ke YPKDT Kota Iskandar. Betul. Okey Cik Afiq, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan dan saya di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Afiq kerana sudi datang dan juga hadir untuk menerangkan lebih lanjut apa itu skim produk dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh YPKDT. Dan saya mohon maaf sekiranya saya ada terkasar bahasa dan juga tersilap kata pada hari ini sepanjang kita ber-PUJB Stock. Dan mungkin kita akan jumpa di lain hari. Dan seronok sebenarnya berbual dengan Cik Afiq ni tentang YPKDT dan saya juga dapat banyak maklumat tentang YPKDT. Rupanya dia ada satu yang paling besar iaitu Pintar dan bawahnya ada 3 iaitu Cube, Wings dan juga Skip. Betul. Okey, dan kalau kita nak dapat bantuan daripada YPKDT, kita kena sertai kursus-kursus yang disediakan oleh YPKDT dan dia akan diberi keutamaan yang paling utama sekali. Siapa yang pernah ikuti kursus daripada YPKDT, dia akan dapat, contohlah dia akan dapat bantuan tersebut dululah, senang cerita, betul kan? Okay. Tapi YPKDT akan tengok dulu daripada golongan SASA mereka iaitu golongan SASA B40 iaitu wanita, ibu tunggal belia dan juga OKU. Betul, wanita tu adalah wanita yang berpendapatan rendah. Betul Okey, dan OKU juga adalah OKU yang ada kategori-kategori dia. Dan dia akan tengok dululah satu persatu dan tak semualah dapat sebenarnya dan dia akan tengoklah dulu dan untuk proses skip juga mengambil masa juga. Dia taklah hari ni tutup besok dah dapat, tak. Dia ada pelbagai 1, 2 dan juga 3 fasa iaitu ada satu dia akan meeting dulu untuk pilih interview, betul kan Cik Afiq dan baru dia akan proses kelulusan dan baru dapat bantuan tersebut, penerima baru dapat dan bantuan tersebut adalah untuk 200 manfaat. Betul. Penerima InsyaAllah manfaat. pada tahun ini kita sasarkan seramai 200 lah penerima Betul manfaat. Dan siapa yang nak mohon bantuan tersebut cepat-cepat sebab tarikh tutup ni hari Khamis ni. Betul kan Cik Afiq? Sebelum jam berapa tu nak hantar? Kalau boleh hantar sebelum jam 3 petang lah. Sebelum jam 3 petang. Waktu pejabat 3 ataupun 3.30 petang. Okey, dia tak ada dokumen lain just hantar borang je. So far ada beberapa lampiran yang perlu dilampirkan. Semua syarat-syarat dan juga borang-borang ataupun yang lampiran-lampiran yang berkaitan tu kita dah nyatakan di dalam borang. Okey, so baca dulu borang tersebut, fahamkan, isi dan lepas tu hantar di YPKDT yang berdekatan dengan anda. Okey, Encik Afiq mungkin ada kata-kata terakhir daripada Encik Afiq sebelum kita menutup tirai PUJB Stock kita pada hari ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin mohon ampun, ribuan ampun dan maaf sekiranya sepanjang PUJB Stock yang telah kita adakan tadi ada yang info-info yang berkaitan tu tidak tepat, saya mohon maaf. Namun begitu, sekiranya saya mohon daripada para penonton untuk mengikuti sosial media kami, terutamanya Facebook, IG dan juga sekarang bukan Twitter dia X kan, laman X. Untuk mendapatkan info-info terkini terutamanya program-program ataupun kursus-kursus berkaitan keusahawanan, bolehlah follow kami untuk mendapatkan maklumat-maklumat tersebut. Betul. Okey, daripada saya juga kata-kata saya sebelum tu kalau ada maklumat lebih lanjut yang nak tahu daripada YPKDT sendiri boleh call di talian 07266 6526, betul Cik Afiq? Nombor telefonnya? Okey. Ataupun boleh datang terus ke pejabat YPKDT di daerah yang berdekatan. Okey, kalau saya saja nak datang ke Kota Iskandar pun boleh juga. Jumpa dengan Cik Afiq. Boleh. Saya berada di Kota Iskandar. Okey. Tapi kena call dululah apa-apa pun kalau nak tanya lebih lanjut, maklumat yang lebih lanjut tentang skip ke, khusus ke ataupun wings yang diadakan oleh YPKDT. So Cik Afiq, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih juga kepada pihak PUJB kerana sudi menjemput kami. Betul. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.